Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshiral mu'minin wa usalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Mak Sabu, Surah Zamri, calon-calon kita nanti saya perkenalkan, kemudian rakan-rakan dimuliakan. Alhamdulillah, saya tengok hari ini yang keempat matang, tadi 2 petang 6 program di Terengganu ni, termasuk di Mane, Telemong. Saya tengok berbeza daripada apa yang kita jangka. Saya lihat ada kebangkitan daripada rakyat Terengganu. Alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya, jemaat sebut tadi, untuk apa kita nak buat perubahan ni, untuk apa? Cuba kita tanya. Dalam majlis ceramah mereka yang kita dengar di Kelantan, ahli Parlimen Kelantan sebut kerajaan perpaduan Madani Firaun. Okey, apa saya nak lawan jawab tu tak payah, saya nak sebut ini, dia sebut. Seorang lagi yang Terengganu guna ayat Quran dalam Parlimen, kata belanjawan Madani ini bawa mesej menyesat, merosakkan. Saya tanya apa, dia tak tahu. Dia baca ayat Quran, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun. Dia baca tu, dia tafsir ikut dia. Jadi bila saya jawab, saya kata, kitab mana kamu baca? Ulasan mana boleh guna ayat Quran itu dan hukum belanjawan Madani? Di mana yang menyesatkan? Dia tak jawab. Dia baca pun saya ingat ustaz kena betulkan bacaan dia. Jadi saya sambung, boleh saya jawab apa dia ayat itu? Sambungnya apa? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi tidak bermakna kalau baca Quran kemudian tafsir untuk serang orang. Dia bukan soal parti, yang baik-baik lah. Ini masalah yang kita hadapi ini, ya. Semua serangan itu, fitnah itu keterlaluan. Kalau sebut Anwar Perdana Menteri bodoh, termasuk Muhyiddin, ini Perdana Menteri bodoh. Oh, Allahu Akbar. Ya. Perdana Menteri masa tu 6 bulan tak buat kerja apa pun. Bodoh, keliru. Allahu Akbar yang jawab. Yang dia bercakap mungkin dia tak faham. Yang lebay-lebay ni Allahu Akbar pasal apa? Ya, ini cara dakwah bil hikmah. Itu masalah. Saya boleh serang balik, saya tak. Saya nak bagi tahu malam ini apa yang kita buat, itu yang penting, ya. Karena kalau ikut dia dah orang jawab dah. Dulu bukan main kalau hina saya. Anwar mana ada pernah jadi Perdana Menteri? Masa dia Perdana Menteri lah, ya. Mana pernah, dia tak ada, dia tak tahu apa dia Perdana Menteri. Dia Perdana Menteri tepi. Ya, sekarang dia duduk tepi, saya duduk tengah. Ya, jangan sombong, jangan takabur, tak boleh. Allah takdirkan orang itu kadang naik kadang turun, kita tahu. Jadi jangan. Tapi ini satu pengajaran. Dulu pilihan raya 22 ramai anak muda terpengaruh kerana kita nak kerajaan bersih. Udah bersih. Yang kotor, paling kotor ni UMNO kotor. Bersih, dia bersih. Bila pergi mana-mana, oh, ini calon Perdana Menteri bersih. Menyampah. Sekarang bila kita dakwah, saudara, Mak Sabu kenal saya lama, Zamri pun kenal lama, tapi lepas tu dia kekal UMNO. Dia okey. Dia kena tangkap dulu tau, jangan lupa. Dia Zahid semua kena tangkap pasal Anwar Ibrahim ni kes. Terima kasih Zamri, ya. Lah ni tak kena tangkap, menteri luar kita pergi. Orang kata apa kelayakan Zamri jadi menteri luar? Sebab dia sokong saya kena jail 2 minggu, jadi saya bagi kesan kat dia.
Itu je kelayakan dia. Baik, Mat Kenai, susah kita saudara, ya susah, kena pukul setengah mati, dihina setiap hari, sebutlah apa pun, salah laku seks yang paling jahat, ejen Yahudi, ejen Kristian, ejen Amerika, hari-hari. Okey, kemudian masuk penjara, seluruhnya hampir 11 tahun, 10 tahun setengah lebih. Baik, saya kata masuk penjara 11 tahun, saya dah sebut, saya maafkan. Why? 为什么？为什么？ Cina apa 为什么？ Why? Sebab kita kata kita nak move on. Kita dah ada mana. Kalau duk fikir dulu, duk dendam, tak selesai. Itu masalah kamu. Kemudian sabarlah, ujian Allah bagi, terima dengan sabar, buat baik. Baik, kena pukul setengah mati. Kalau orang lain tak mudah lah. Tapi saya kata tak apalah, maafkan dah. Yang pukul saya pun dah tua dah, tak larat jalan dah, biar. Yang aibkan saya tak apalah. Saya tadi sampai di mana kata Lemong, saya tak ingat, ada budak seorang umur pertengahan, dia kata tu saya minta maaf dekat masjid. Saya kata tak apa. Dah saya kata minta maaf. Saya tak tanya sebab apa, maknanya dia maki saya berbakul-bakul lah. Saya kata tak apa, jalan kerja, yang penting baik. Saya maafkan ya. Mudah tak mudah. Kalau saya tanya, kalau saudara, jangan saudara, abang saudara kena pukul setengah mati, nak maafkan saya senang dah. Tapi saya ni dah jadi ketua ni, dia kena tunjuk contoh yang baik nak selamatkan negara. Saya maafkan. Baik, apa yang tak saya maafkan? Yang lain semua saya maafkan. Kamu curi tanah kerajaan, tanah rakyat, saya tak maafkan. Kamu curi balak, saya tak maafkan. Kamu curi projek dana wibawa rakyat, saya tak maafkan. Kamu curi dan sakau projek, saya tak maafkan. Saya dapat tahu siasat, aku nanti cari kamu siasat dan peguam negara, dakwa kamu, hakim, hukum kamu, aku hantar kamu ke bilik Sungai Buloh yang aku duduk kosong lagi. Ini baru ada prinsip negara hukum. Anak muda curi motor kena tangkap tak? Kena ikat tak? Ikat. Curi apa? Curi motor. Ni curi, bukan kamu, saya tunjuk sini dia marah lah. Curi motor. Ini kamu curi ratus-ratus juta. Ni yang menantu yang lari ni, projek puluh-puluh juta. Oh, ada orang komplain ni dah. Macam mana Anwar tahu? Aku Perdana Menteri. Apa yang tak boleh. Mak peringat semua. Hang lah ni Perdana Menteri, nak cakap lapik sikit. Apa yang ya. Dan kalau kes tu profil tinggi, sama ada saya tanya SPM kena bagi tahu. Kalau tidak orang tanya, saya tak tahu. Tanya, bukan saya suruh siasat, bukan saya suruh hukum. Dia buat, ada kes, dia maklum ya. Dan kata Pusudaya SPRM Tan Sri Azam, ini yang dia buat selama ini. Siapa lantik dia jadi Pusudaya? Tan Sri Muhyiddin, bukan saya lantik. Peguam negara siapa lantik? Muhyiddin. Jadi dia ingat dia lantik, dia boleh lepas dah, kerana kita tegak hukum. Jadi saudara, dulu cakap bersih dan orang percaya, orang Terengganu lagi percaya masa itu. Jadi saya nak bagi tu, tolonglah selamatkan negeri ini. Kalau dia korup, dia curi, tak kira parti mana, pakai kopiah ke, pakai kot ke, pakai congsam Cina ke, pakai kopiah lebay ke, pakai serban ke, bila ada kuasa ni tak boleh percaya semua, kena cek ya. Ya Allah, Allahu Akbar pun sakau juga. Hidup Melayu sakau. Kita terpengaruh kerana slogan, anak muda terpengaruh kerana slogan ya. Jadi sekarang kita boleh tanya, kerana orang-orang ini dah perintah dulu. Berapa tahun pas dalam kerajaan? Menteri-menteri kanan dalam kerajaan 3 tahun. Yang pertama jadi apa dia?
Judi, cabutan judi naik dari 8 sampai 22. Ini bukan fitnah. Sebab apa? Seminggu lepas saya jadi Menteri Kewangan, saya batalkan daripada 22 turun balik 8. Oh, dia kata kami dah haramkan. Betul, kamu haramkan di negeri, di pusat kamu naik 22. Ya. Oh, dia kata bukan kami. Bukan kamu, siapa dia? Muhyiddin lah. Artinya kamu dah cium tangan sokong dia pasal apa? Tak boleh, tu dia marah. Anwar ni bohong, Anwar ni penipu, Anwar ni bodoh. Sebab saya bongkar cerita 8 22. Tapi ini bukan fitnah. Fitnah saya dosa. Saya tahu apa arti fitnah. Saya dah kena terajang dah. Saya kena dah lock up, saya kena hina, cukup. Dah jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Pertanian, jadi Menteri Luar. Ingat nak zalim pada orang, tak boleh. Jadi tolong faham. Maknanya dalam keadaan tidak semudah itu. Geger orang Kelantan kata geger. Terengganu kata apa? Geger ke? Ha? Okeylah, okeylah. Jadi boleh jerit kat luar, boleh banyak-banyak. Ukuran dia apa dia? Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Menyampaikan ujian dia, penghayatannya, ya. Dan terbukti dalam parlimen PAS kata bukan kami luluskan. Betul, boleh jadi dia betul. Tetapi kamu dalam jemaah menteri, saya masa itu ketua pembangkang, saya lantang bantah naik judi 8/22. Ketua PAS dengar, ahli parlimen PAS dengar, tapi benda tu terus tak tukar sehingga kerajaan bertukar. Alhamdulillah. Kalau tak tukar, judi 22 kali juga. Jadi alhamdulillah, dengan takdir Allah SWT, raja-raja Melayu setuju saya jadi Perdana Menteri. Nak dengki bersama? Dengki bukan main, ya. Agong kan pilih saya, dia pilih mana-mana pun yang dapat majoriti. Dia panggil Ustaz Hadi, dia panggil Muhyiddin, dia panggil saya dan Saifuddin mewakili PH. Dan bila bincang, dia kata kena buat perpaduan. Kudat kerajaan tak boleh tubuh. Oh, dia kata kita ada cukup jumlah. Jumlah kita berapa? Oh, kerana ada sign. Agong bagi tahu ke saya sendiri, orang lain semua dengar. Dia kata jumlah sign SD ni, belah ni pun dia sign, belah ni pun dia sign. Jadi dia tak boleh pakai SD, dia kena panggil sendiri. Dia panggil ketua parti sendiri bagi tahu. Bukan salah Agong. Dan Agong gunding Raja-Raja Melayu. Kemudian lepas pada keputusan itu, Raja-Raja Melayu dengan Agong setuju, tak apa, bagi peluang Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Baik, sekarang ini dah jadi. Orang boleh tanya 8 bulan kamu buat apa? Baik, jadi saya nak cerita yang kita buat, bukan lawan nak maki orang, ya. Kita jadi aja. Yang pertama kita kata, kita ni daripada awal saya kena tangkap mat semua ni pasal baling orang miskin pekebun kecil getah. Masuk 2 tahun masa tu ISA. Nak-nak tak ada lagi masa tu. You tak ada lagi. Bapak you belum kahwin lagi masa tu. Baik, saya dah masuk jail dah. Kes petani miskin. Jadi saya kata, Mat, Datuk Seri Zahid, yang ni yang agenda kita pertama. Ada 135,000 keluarga paling miskin. Ni bukan miskin, paling miskin, miskin tegar, fuqara. Dalam Islam dia ada fuqara wal masakin. Ni yang fakir. Beli susu anak minum, anak baru lahir, tak ada duit. Beli uniform sekolah, tak ada duit. Jadi saya kata berapa? 135,000 keluarga. Kita kata tahun ini juga seluruh jemaah menteri ini bersetuju, tahun ini juga 2023 kita noktahkan selesai masalah kemiskinan tegar. Sebab Zamri tak boleh pergi mesyuarat di Jakarta, tidur lena.
Orang di Pangkor, susu anak tak boleh beli. Itu kita punya falsafah. Nak suruh saya lena, kemudian orang beli uniform nak pergi sekolah pun malu sebab sekolah duit tidak ada beli uniform. Ini tanggungjawab kita, tanggungjawab kita bersama. Baik. Yang kedua apa? Siapa yang pertahankan keamanan yang menyebabkan orang luar, Elon Musk, Geely, Arab, Aramco sudah datang Malaysia labur sebab negeri ini aman? Siapa berjasa? Polis dengan tentera. Eskom Lahad Datu, polis kena bunuh oleh pengganas, gerombolan pengganas Sulu, tentera bunuh, diserang mati. Baik, mereka tulis surat minta Perdana Menteri Tan Sri Mahidin 40 juta beli kelengkapan, buat rumah dia sempena dia duduk. Dahlah korban nyawa, pertahan negara, rumah duduk pun teruk sangat. Apa jawab Mahidin? Duit tak ada. Hak Menteri PAS lain tak tahu lah. Dia tahu apa saya tak tahu lah. Dia tak tahu. Tetapi masa yang sama Mahidin belanja hampir 40 juta ringgit, baiki dan cantikkan lagi rumah Seri Perdana, rumah rasmi. 40 juta, tukar kapet, tukar kursi meja, yang dah cantik dah. Mana saya tahu? Saya pergi tengok di store, set yang cukup cantik ditukar. Polis nak jaga nak duduk rumah, nak beli senjata, wang tidak ada, rumah begitu cantik. Tapi dia tak kedarkan, buat ni repair sana, ganti lukisan, ganti macam-macam ganti, tak sempat siap, dia pun out. Elok siap, saya in. Tak boleh. Sebab itu saya segera saya tanya Mak Hassan, Menteri Pertahanan, betul ke tuntutan dia? Dia kata sah. Tanya Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution, betul? Dia kata ya betul, kita perlu 40 juta. Dia kata betul, petang ni, esok pagi saya luluskan 40 juta untuk polis dan tentera di Eskom. Saya luluskan 200 juta untuk polis, baiki rumah-rumah dia. 200 juta untuk tentera, baiki rumah-rumah dia. Nak suruh dia kerja, bagi dia seronok sikit, rumah elok sikit. Bukan elok sikit, repair tandas, lepeh bumbung bocor. Ini dia. Saya nak tanya, pasal masa PAS dan masa tu kerajaan tak buat? Oh, kita ada fikir, kita rancang, tapi tak sempat. 3 tahun tak sempat, aku 6 bulan aku dah buat. Ya. Dia jawab itu je. RUU 35 kita dah siap dah ni, dah siap dah, draft semua dah, tapi elok nak buat tak tahu, kerajaan jatuh. Macam mana? Pilihan raya kata, jangan bagi dah, jangan bagi dah kepada orang yang tak boleh siap cepat. Nak repair rumah yang sampai 3 tahun tak siap, ini jangan. Bagi ke orang yang boleh siap. InsyaAllah kami Pakatan Harapan Barisan Nasional JPF boleh buat. Mana-mana saya pergi, saya tanya pasal sekolah. Betul tak sekolah kita termasuk di Terengganu, kawasan Keluar Terengganu, Azan, tandas banyak rosak? Cuba angkat tangan berapa tandas yang tahu kata sekolah rosak tandas. Yang malu saya angkat, memang betul. Baik, saya tanya Fadlina, bagi senarai, dia bagi senarai penuh. Klinik kesihatan saya bagi dengan sekolah. Berapa keperluan? 1.4 bilion ringgit. Aku kata, ya Allah, apalah negeri ini. Bukan hebat Malaysia, negeri maju. Malaysia ada industri, Malaysia kelapa sawit, Malaysia kilang-kilang, Malaysia IT, Malaysia bukan main 5G. Tanda sekolah pun tak buat. Ya. Saya tengok daripada situ, rumah polis robek, tandas sekolah itu dia. Apa dia kata? Perdana Menteri tandas. Mana ada Perdana Menteri duk asyik tandas saja? Tak apa, saya tak malu. Aku nak jadi Perdana Menteri, tandas semua sekolah di Malaysia biar bersih. Sekolah mana? Sekolah Melayu, sekolah Arab, sekolah Cina, sekolah Tamil, di Sabah, di Sarawak, semua sekolah tanpa kecuali. Kita nak bangga, ini satu negara, dia jaga sekolah anak-anak dia. Itu baru kita berjaya.
Mat sebut tadi soal harga padi. Apa Hamzah Zainuddin jawab? Memang itu cadangan kita. Merah podah. Itu je modal. Saya sebab podah Zamri faham. Ya. Fikir, bila ada cadangan, baik, you cadang 3 tahun, bila tak buat. Kamu 3 tahun jadi menteri, jadi kerajaan, pasal apa tak naik harga padi? Kami sedang rancang. Rancanglah kamu 10 tahun lagi. Sementara tu kami nak perintah sekarang. Jangan kacau. Pekebun kecil getah, kita naik jadi RM2.70. Oh, dia kata, kami rancang lagi naik lagi tinggi. Yang kamu tak buat besar. Begitu dia. Semua dia rancang, tapi tak buat. Kalau 3 bulan saya boleh faham. Ini dah 3 tahun. Dia buat apa? Cuba fikir betul-betul. 3 tahun apa yang kerajaan Bersatu PAS buat ni? Ya, boleh. Dia buat. Dia syarah. Negara ini Islam. Allahu Akbar. Negara ini Melayu punya. Ni Cina-Cina jangan kacau. Hidup Melayu. Melayu dapat apa? Pesawah padi naik harga. Program Islam bertambah. Adakah program Islam bertambah? Tak. Kita dalam kerajaan yang dia kata Cina, Anwar ikut DAP, Anwar sokong LGBT. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, budak-budak sekolah semua pakai skirt. Ada yang pakai skirt? Dia nak pakai, dia pakailah. Tapi kita, arahan kita kekal uniform. Jangan lupa, yang perkenalkan uniform sekolah itu siapa dia? Pandai orang Terengganu ni. Ya, baik. Jadi sudah kena faham ini. Kita kena ikut rancangan pelaksanaan. Kita ada ekonomi madani sekarang. Ekonomi madani yang menarik. Infineon, syarikat Jerman yang besar, dia labur 25 bilion ringgit. Menteri besar kata Anwar penipu. Saya dah pergi sign dah 2 tahun sudah. Hang sign apa? Hang baca ke apa yang sign tu? Infineon 2 bulan lalu datang jumpa saya panggil tunggu Zafrul bincang. Dia baru nak rancang, nak tambah pelaburan. Sekarang ada di Melaka dengan di Kulim. Baru rancang nak tambah 5 bilion euro, sama ada di Malaysia atau Amerika atau di Jerman dan satu lagi negara 4. Dia tanya saya, dia kata macam mana Malaysia, stabil tidak? Saya kata stabil. 148 ahli parlimen, 2/3. Kita akan kekal 5 tahun insya-Allah. Dia tanya soalan kedua, betul ni ekonomi madani nampak meletakkan asas-asas ni, betul kamu laksanakan? Kata yes, Malaysia can be a great country again. Ekonomi dia dan sebagainya, kalau kita dapat dasar yang jelas, kerajaan stabil dan kita pacu betul-betul pertumbuhan. Jangan bagi mana-mana pemimpin sakau duit rakyat. Dan kita sepakat, saya Mat Sabu Zahid, ada saja menteri ambil tanah, ambil balak, ambil kontrak, kita terajang dia keluar pergi penjara Sungai Buloh. Bilik saya dulu masih kosong. Ya, dan ini memang sepakat kita, bukan saya seorang. Dia tanya lagi soalan keempat. Dia kata, Prime Minister, kita tengok sekarang ada gejala-gejala ekstremis Islam melanda. Saya kata ada sedikit, kita boleh kawal. Ini ada pilihan raya 12 Ogos, biar ada laluan. Saya nak bagi tahu awal-awal, selepas ini kita mesti jaga negara ini, perpaduan rakyat, negara hukum. Kita tidak akan izinkan orang yang boleh menyerang, melampau, pecah belahkan rakyat ini. Saya nak bagi tahu awal-awal di Negeri Terengganu ini, biar dengar betul-betul. Ikut hukum. Kamu pergi cerca orang, pecahkan, hina orang Melayu, hina atau orang Cina, hina orang India, I will not tolerate. Saya tidak akan izinkan. Semua ini rakyat kita, majoriti Melayu. Negeri ini masih dikuasai oleh kuasa politik orang Melayu, hak orang Melayu, Islam, bahasa Melayu, raja-raja Melayu.
tetap kita pertahankan. Tapi negara ini juga mesti pertahankan. Setiap orang Cina, setiap orang India, Dayak atau Kadazan yang warga negara, kita pertahankan sebagai hak warga negara di negara ini. Jadi saya boleh jawab macam tu. Oh yes, Prime Minister. Dia balik. Cuma dia kata ada insentif nak buat di Amerika, di Jerman. Kerajaan Jerman lebih suka dilabur di Jerman. Dia kata jangan ada apa-apa pengumuman, kita akan mesyuarat bulan depan, kata dia, dan kita akan putuskan. Jadi seminggu yang lalu dia mesyuarat dan putuskan bahawa pelaburan 25 bilion ringgit itu akan dibuat di Malaysia. Untuk besar Kedah PAH kata dia ada sign 2 tahun sudah boleh Google Infineon, boleh Google, cuba anak-anak Google bila keputusan minggu sudah. Ini politik sekarang ini, dia boleh cakap ke orang kampung, saya yang resign, ni bohong, saya yang resign bawa pergi Kulim. Orang pun ya betul, Allahu Akbar. Ini politik kita. Tapi tak apa, saya fikir soal masa saja. Mustahil orang tak tahu. Kita akan sebarkan keputusan itu. Ini kerja Menteri Luar. Menteri Luar tak edarkan yang tu, beritahu tu lagi beritahu cepat. Ada dia edar ke Terengganu lagi belum? Zamri hang lambat Zamri. Baik, dia bagus, kerja bagus. Baik, jadi sudah Infineon 25 bilion. Sebab apa? Dia yakin dengan pimpinan dan kerajaan ada sekarang. Elon Musk, siapa dia Elon Musk? Orang paling kaya di dunia. Dia ada apa? Tesla. Dia ada Starlink yang internet access. Dia ada SpaceX. Dia SpaceX tu kira sepupu PMX. Dia 3 ni ada. Dan SpaceX dia ada 3 syarikat tempatan Malaysia yang sebenarnya supply parts kepada SpaceX. Orang semua duk cari dia, minta labur. 2 bulan yang lalu dia bagi mesej, dia nak bercakap dengan Perdana Menteri Malaysia. Saya pun cakap, dia kata dia tahu latar belakang saya, dia kenal. Saya kata saya tak kenal dia, dia orang kaya, orang besar, tak kenal. Tapi dia kata dia tahu, dia kata dia appreciate, dia happy, okey. Tapi dia setuju, okey, dia kata kami setuju buka di Cyberjaya Malaysia, ibu pejabat. Tapi begitu efisiennya Elon Musk dan Tesla ni, selang 2 minggu 3 minggu Ketua Rantau Asia jumpa saya. Dia kata, Prime Minister, kami dah beli bangunan besar di Cyberjaya untuk ibu pejabat dan akan siapkan, dan bulan Oktober atau akhir September atau awal Oktober kami minta Perdana Menteri beri rasmi. Saya jawab boleh dengan syarat Elon Musk datang sama, kami nak rasmi dua-dua orang, insyaAllah. Tu baru jadi kerajaan. Ni dah gong. Enggak ada apa pak, bunyi saja bising, gendang kosong. Bunyinya degar-degar, proyeknya enggak ada. Jadi kita buat ini semua. Sebab tu yang saya kata padi ini Mat Sabu bising, cadangan baik, kita teliti terus laksana. Banyak lagi lah. Jadi oleh kerana masa tidak mengizinkan, saya nak rumuskan, mengatakan ini dia yang kita buat untuk orang miskin, untuk Islam, untuk Melayu, untuk rakyat semua. Itu kita buat. Dan kalau dia kata masih kurang memuaskan, saya setuju. Kalau orang kata belum cukup, saya setuju. Hutang tengah banyak, pelaburan baru masuk. Tetapi dalam keadaan kekangan sementara ini, kita buat sebaik mungkin sedaya upaya kita. Ya. Ini hari ini malam kempen. Pagi tadi mesyuarat Jemaah Menteri, tanya Mat Sabu. Lepas tu mesyuarat pos kabinet, lepas kabinet terang kepada jumpa pegawai. Kemudian kaji apa dia 2 perkara putusan penting penjawat awam. Penjawat awam di Malaysia ini gajinya rendah. Polis, tentera, kerani, pegawai rendah. 10 tahun
patut kaji semula. PAS dan Bersatu tak buat mesyuarat, kaji semula gaji sektor awam. Ya, tak ada. Saya cek sendiri rekod, tak ada mesyuarat. Sepatutnya tiap 10 tahun, 2012 2010 patut ada mesyuarat, 2021 laksanakan. Bila pucik orang dia kata tak ada. Saya bawa panggil mesyuarat, saya kata tak boleh. Negeri susah, wang tak banyak, tapi hak dia kita bagilah. Kalau tak mau naik banyak, naik sikit ya. Kerana orang ni kerja, harga barang kian naik, inflasi walaupun naik kecil tapi masih naik, tapi gaji tak naik. Jadi kita putuskan bagi. Sementara nak naik, itulah sebab saya luluskan RM300 campur RM100, RM400 kepada semua pejabat awam bulan ini ya. Baik, kemudian ni orang sektor swasta kelang macam mana? Gaji pegawai kerajaan kena naik, gaji pekerja bagaimana? Jadi kita dalam Kementerian Ekonomi, Rafizi buat kajian, bawa mesyuarat, saya pengusikan M10, kita kaji. Tak boleh macam ni. Kadang-kadang kelang tu untung 1 bilion, gaji pekerja rendah, maka kita kata tak boleh, kita kena adil. Saya selalu kutip pandangan seorang pemikir Islam, pejuang Islam Indonesia, Bapak Muhammad Natsir ya. Jangan sambil membangun kita robohkan. Apa yang kita bangunkan gedung, kilang, yang kita robohkan manusia di dalamnya. Company-nya kaya, pekerjanya miskin. Negara kaya, moral rakyat kian buruk dan rendah. Jadi dia bawa wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Penyucian itu mesti ada nilai akhlak dan moral. Ini madani. Nak tumbuh boleh tapi madani, maknanya akhlak, nilai kena ada ya. Sebab itu kita buat kerangka sekarang. Jemaah Menteri dimaklum kita belum teliti, tapi inilah salah satu rancangan awal kita bincang, bagaimana boleh kita tingkatkan gaji pekerja sektor swasta, pekerja kilang, dan kita ada skip. Kita tak boleh paksa syarikat bayar. Maka kalau ada keperluan, kerajaan akan cari wang, kurang-kurangnya kerajaan bantu sektor swasta gaji pekerja. Itu kita sedang fikirkan. Gig ekonomi, anak-anak muda yang Grab, yang e-hailing, P-hailing, saya panggil mesyuarat beberapa hari yang lalu, dan apa yang kita putuskan, saya panggil semua tokoh-tokoh. Mana saya tahu, saya dengar, saya panggil yang P-hailing, e-hailing ni, dan dengar anak-anak muda ni komplain, Tok Sri ada yang dapat RM7, ada RM6, tu RM5, tu RM4. Saya kata tak boleh. Saya kata tak apa, bagi seminggu saya panggil. Kebetulan saya tak sempat panggil seminggu, tangguh minggu kedua, orang bersatu dengan PAS. Ini Anwar penipu, dia kata nak panggil, dia tak panggil lagi. Iyalah, aku tangguh 3 hari, yang kamu 3 tahun buat apa? Saya tangguh 3 hari, mesyuarat tu lambat 3 hari. Wah, dia kecam, inilah dia penipu. 3 tahun. Pernah kamu panggil tokoh-tokoh e-hailing, P-hailing, tolong anak-anak kita? Saya tak faham pasal apa anak muda boleh sokong mereka. Dia tak peduli kamu. Kalau ada anak muda sokong mereka, mari kita atas petang ya. Dan alhamdulillah dia kaji, dan saya kata bayaran untuk latih anak-anak e-hailing, P-hailing, kerajaan akan ambil alih. Itu penyelesaian dia. Jadi saya harap pilihan raya ini dia terang apa kamu nak buat, bukan maki orang. LGBT, mak sabu lagi teruk dia kata mak sabu, pasal mak sabu PAS dulu, lagi dia kena teruk. Kemudian serang Zahid, dia marah Zahid sebab apa? Saya nak sebut sikit dia pasal UMNO. Kita kena faham, kadang orang UMNO kena dia goyang, dia bila presiden dia kena serang, dia goyang. Mana goyang? Presiden UMNO ni beritahu, bukan calang-calang orang. Mahathir panggil dia dulu, Mahathir Perdana Menteri, kata Zahid bubar UMNO, kalau tak bubar kamu teruk kes terhadap kamu. Tapi ini
Zahid ini pahlawan, pejuang. No way, saya hadapi risiko, tapi UMNO tetap dipertahankan. Ya, ya, ni UMNO dengar mantan-mantan bekas menteri UMNO bersatu ni. Oh, kita memang ada menteri UMNO dari Kelantan. Kemain sekarang. Kamu berpuluh tahun jadi menteri, UMNO angkat kamu, gaji, allowance, projek, tanah kamu sapu. Sekarang bila dah kena terajang tak boleh jadi calon, Zamri tak sokong, apa jadi? Hidup Melayu. Saya terpaksa tinggal UMNO kerana UMNO dah lari dia perjuangan, tak mau tolong Melayu lagi dah. Ini perangai pemimpin. Sudah, saya sendiri tahu sebab lepas itu bila Zahid tak mau bubar, Mahathir dan Muhyiddin ni pengurusi Perikatan Nasional ni, calon PAS untuk Perdana Menteri yang ada kes mahkamah Sakau Jana Wibawa. Apa dia? Dia nak bubar UMNO, nak haramkan UMNO. Saya dengar, saya pergi rumah Tan Sri Muhyiddin, duduk dia hampir 2 jam bertengkar dengan dia. Saya kata, maksud saya lawan UMNO. Jangan UMNO marah. Memang masa itu saya lawan UMNO yang marah. Ya, dan saya kata kita lawan UMNO, tapi tak boleh haramkan. Ini saya kata parti bapak mak saya, keluarga saya dulu pengasas UMNO. Bapak saya dulu naik basikal Pulau Batu nak sambut Datuk On Jaafar di Padang Bagan. UMNO lahirkan Datuk On Jaafar, Tunku Abdul Rahman bapak kemerdekaan, Tun Razak yang membangunkan Luar Bandar, Tun Dr. Ismail integriti hebat. Ya, kita berbalah dengan beberapa pemimpin UMNO, ya, tapi jangan haramkan UMNO. Tak boleh padam sejarah itu. Dia kata tak, ini dia dengan Mahathir dah putus. Saya kata kalau buat juga, saya Mat Sabu Guan Eng, masa itu kita ada berapa? Tak, jumlah bukan, keadilan 51, 11 amanah dan 42 di AP. Bila saya sebut, you buat, kita akan bangkang. Jadi dia kata dia dah putus, tak apa, sebab itu tak jadi buat. Jadi walaupun orang UMNO kata kita lawan dulu sikit, tapi jasa kita pun ada. Apa dia jasa kita? Kita tahan kerana kita tak bagi sokongan. Kalau dia buat kerajaan akan jatuh, maka UMNO tidak diharamkan. Jadi alhamdulillah sekarang ini jasa UMNO apa? Dalam keadaan perpaduan, UMNO, Datuk Seri Zahid terutamanya, ambil keputusan kita sokong Anwar sebagai Perdana Menteri dan selamatkan negara ini dan wujudkan kerajaan perpaduan. Dan dua-dua kita buat. Jadi calon-calon sila naik sekarang. Semua ada. Nak jadi calon naik cepat. Ya, ingat ya. Calon Pakatan Harapan, calon saya. Calon UMNO BN, calon saya. Kalau ada sikap macam itu di kalangan orang UMNO dan Pakatan Harapan, kita boleh sapu bersih Terengganu, insya-Allah. Wan Muhammad Haikal, Wakil Abang Pelam. Sini. Army Izan, Banda. Datuk Muhammad Sabri Alwi, Ladang. Orang kuat ni. Zamir Ghazali, Batu Borok. Ada lagi 3. Dah. Stik semua dah. Semua dah. Oh dah ni. 3 parlimen. Negeri. Mana?
Mane dan Mane saya dah pergi tadi, saya dah kenal tapi tak apa, sekali lagi tak apa. Depan. Saya dah pergi Mane tadi. Ini 2 kali lah dia dah berbuka. Dan azan Ismail Kuala Terengganu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Siap. Siapa yang putuskan Parlimen Kuala Terengganu ini tercemar dengan rasuah? Mahkamah. Siapa calon Perikatan Nasional PAS? Calon yang sama. Itu sudah kena fikir. Jadi sebab itu kena sokong azan, buat perubahan. Okay.